Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberi sekali lagi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar hadis-hadis berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebahagian dari ahli Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membasahkan lidah kita dengan Al-Quran dan menjadikan hati kita cinta kepada Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita baca hadis-hadis ni, kita berada dalam kitab hadis 40 atau 40 hadis berkaitan dengan kelebihan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan bila kita baca ni menjadikan kita ni rasa nak baca Quran, nak dekat dengan Al-Quran. Kerana alangkah banyaknya kekurangan kita dengan Al-Quranul Karim. Dan alangkah ramainya lagi orang yang tidak mengendahkan Al-Quran, yang dah boleh baca tak baca, apatah lagi yang tak boleh baca Al-Quran. Jadi boleh jadi sebab kadang-kadang kita tidak mencintai Al-Quran sebenar-benar cinta. Kita tidak meletakkan Al-Quran pada sebenar-benar kedudukan. Atau boleh jadi datang dalam hati kita ni kecintaan yang lebih terhadap selain dari Allah Azza wa Jalla. Kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap kesenangan, kecintaan terhadap kelalaian lebih, sehingga akhirnya dia jadi kurang belah-belah bahagian akhirat. Maknanya kita kata cinta dunia ni menyebabkan jadi kurang tentang cinta akhirat. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang mencintai akhirat jadi keutamaan dia, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kepadanya kebaikan dunia dan juga akhirat. Semoga Allah Ta'ala meletakkan hati kita ni dalam kecintaannya terhadap akhirat lebih daripada cinta terhadap dunia. Tambah-tambah zaman sekarang ni kan, Allahu Akbar, sibuk kita, masa kita banyak dicuri dengan isu-isu yang tidak berkesudahan. Zaman teknologi ni kadang-kadang isu silih berganti. Tak ada kita respon satu isu ni, dah datang isu baru. Belum habis lagi respon isu ni, datang lagi isu baru. Sehingga bertalu-talu, bertubi-tubi. Kita hak jadi layan isu ni kan, Allahu Akbar. Habis masa dengan isu je. Belum lagi hari tu isu sumbangan. Isu sumbangan. Audit tak audit. Tak habis lagi isu sumbangan audit tak audit, keluar pula isu mati COVID tak kena mandi. Kemudian tegur-menegur antara asatidah. Tak habis lagi isu ni, keluar pula isu politik. Isu politik ni lagi lah. 20 tahun dah tak habis-habis lagi. Bukan 20 tahun lah. Makan tahun melampau pula kalau kita nak kata 100 tahun. Tapi kita merdeka ni, sebelum merdeka lagi isu ni dah ada dah. Jadi isu ni tak habis. Oleh kerana itu, sibukkanlah masa, curilah masa kita, sibukkan diri dengan benda-benda yang berfaedah, sibukkanlah diri dengan agama, sibukkanlah diri dengan baca Quran dan seumpama dengannya. Cerita tu mudahlah, tapi nak buat tu Allah akan uji kita semualah, insya-Allah. Allah akan uji kita semua. Kita kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita baca hadis yang ke-6.
Hadis yang ke-6. Baru ni kita baca tentang perumpamaan, kan? Masalul utrujah. Mana tadi baru ni? Ni. Kita baca hadis yang keempat. Perumpamaan orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin ni seperti utrujah. Rasa buahnya enak, baunya wangi. Perumpamaan orang mukmin tidak membaca Quran seperti kurma. Rasanya enak, tidak berbau. Mukmin, orang munafik seperti raihanah. Bau enak tapi rasa pahit. Okey. Kemudian orang munafik yang tidak membaca Quran seperti Hanzalah. Rasa pahit, tidak bau. Ni saya tolong Google ke tuan-tuan. Kita tengok rupa dia utrujah. Ni rupa utrujah. Hak Nabi kata orang mukmin ni utrujah. Utrujah ni sejenis macam citrus kau panggil ni. Ni. 5 puruk kalau kita ni. Kita ni panggil 5 puruk. Ataupun apa ni? Kita panggil 5 apa ni? Lemon. Lemon lah. Lebih kurang lah lemon lah. Tapi dia punya ada lemon hak ni. Ada hak kutuk-kutuk gini. 5 puruk dan hijau. Lemon lah lebih kurang. 5 puruk tempat kita. Tapi lemon lah. Lebih kurang citrus dalam pokok buah. Sejenis buah, jenis buah-buah macam ni dia panggil utrujah. Rasa dia manis, bau dia pun sedap. Ni perumpamaan orang mukmin. Jangan risau hak masam dia tu sebab ada hak manis. Kita ambil hak manis dia lah. Hak pak kita ni masam kan. Ni Nabi kata rasa dia pun sedap. Kemudian bau dia pun wangi. 5 kasturi. Bau kuat kalau pak kita lah. Tapi ni utrujah Nabi sebut ni. Inilah dia rupa utrujah. Kita tengok. Apa ni? Utrujah. Tu pokok dia utrujah. Al-utrujah. Kemudian Nabi SAW sebut perumpamaan yang kedua, orang mukmin yang tak baca Quran seperti buah kurma. Kurma tahu belakalah. Tak ada bau tapi rasa dia sedap, manis. Orang munafik pula yang baca Quran. Munafik baca Quran seperti raihanah. Raihanah ni bau sedap, tapi rasa pahit. Kamathali raihan. Apa Nabi kata? Baunya enak tapi rasanya pahit. Macam mana bau enak rasa pahit? Bila kita tengok raihanah, dia lebih kurang pokok daun selasih kita ni. Bau sedap tapi rasa dia tu ada pahit-pahit sikit. Buat ulam sedap ni. Tapi kita makan lah. Ni. Raihan, syajarah raihanah. Banyak juga nama pun ni. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang munafik yang tak baca Quran seperti Hanzalah. Tak ada bau tapi pahit. Lebih kurang buah peria kita ni ada sini. Ni Hanzalah. Tapi termasuk dalam Hanzalah kalau tempat kita ialah buah peria. Ni. Lebih kurang. Dia buat macam ni lagi pahit. So, itu gambar lah. Kalau kita nak tengok bagaimana Nabi SAW memperumpamakan orang beriman yang baca Quran dan orang beriman yang tak baca Quran. Baik, hari ini kita akan sambung hadis yang ke-6, kemuliaan dan keutamaan membaca Al-Quran dalam salat. Dalam salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin simanin qulna na'am qala fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi
khairul lahu min thalathi khalifatin 'idhamin siman. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah setiap orang di antara kalian ingin jika pulang ke rumahnya dia boleh membawa unta yang besar gemuk? 3 ekor unta. Dia nak mendapati 3 ekor unta yang besar dan gemuk. Kita kalau tak setawar 3 ekor unta, 3 ekor kambing pun seronok dah. Apatah lagi kalau boleh 3 ekor unta, nak, atau 3 ekor lembu. Syak dah. Ni dapat Nabi kata 3 ekor unta yang gemuk besar. Jadi kami kata sahabat, tentulah kami mau. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 ayat yang seorang dari kalian membacanya dalam salat lebih baik dari 3 ekor unta yang besar dan gemuk. Okay. Pelajaran dari hadis. Unta yang sedang hamil dan gemuk adalah harta yang paling mulia bagi bangsa Arab terdahulu. Mempunyai kemuliaan bagi masyarakat Arab. Unta sedang hamil, gemuk. Kira kalau beli dia ni dapat bonus anak dia sekali. Untung lah. Orang kita kan kalau pawah lembu, dia jaga anak tu, dia kira kadang-kadang dapat kau orang jaga, kadang pasal apa? Anak tu kira keuntungan dia. So kalau unta lagi lah, unta dia besar, kemudian dia pula hamil, mana dikira unta yang sangat-sangat berharga. Jadi Nabi SAW bagi perumpamaan kepada orang Arab yang mana pada saat itu unta lah yang paling berharga bagi dia. Kalau kita, mungkin tuan-tuan tengok unta tak berasa mana nampak lah. Cuba bagi kereta Ferrari kau 3 buah, Lamborghini kau 3 buah, ataupun apa dia lagi, private jet kau. Tak kira lah. Tapi harta yang paling mulia, nescaya baca Al-Quran lebih baik daripada tu. Faedah yang kedua, hadis ini menceritakan tentang fadilat membaca Al-Quran baik di dalam salat atau dalam salat fardu ataupun salat sunat. Jadi ada keutamaan membaca Al-Quran di dalam salat. Ada kelebihan membaca Al-Quran di dalam salat berbanding membaca di luar salat. Jadi bersamanya juga ada keutamaan memperpanjangkan bacaan. Bila kita dah tahu macam tu, maka digalakkan membaca surah panjang waktu kita salat. Ni asyik-asyik kuliah qul huwallah, boleh, tak ada masalah. Dapat tak 3 ayat tadi? Dapat 3 ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, 1 ayat. La a'budu ma ta'budun, 2 ayat. Wala antum 'abiduna ma a'bud, 3. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, 4. Wala antum 'abiduna ma a'bud, 5. Lakum dinukum waliyadin, 6 ekor unta dah. Rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 2 tu boleh 10 ekor. Pada dah tu ustaz dia kata. Tak, kalau hak tu 10 ekor dah. Cuba baca, kalau baca wadduha, kalau baca amma yatasaalun, kalau baca hal ata 'alal insan, kalau baca subuh Jumaat, baca surah As-Sajdah rakaat pertama, Al-Insan rakaat yang kedua. Banyak dah. Tapi oleh kerana tak nampak, kalau lah tengah semayang tu, setiap kali surah tu masuk, macam tanda like masuk dalam Facebook live, naik like sampai jam notification. Ni tiba-tiba kalau masuk dalam semayang tu, keluar tanda unta tu dapat macam apa, bunyi notification, ting 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 tak. Allahu Akbar,
Bismillah, ting, masuk ting, ting, ting. Akaun unta. Oh, kalau lagu tu tuan-tuan. Kalau akaun unta tu masuk, bunyi macam bunyi notification masuk kat kita. Nescaya orang tak berhenti baca Quran. Pasal apa? Dia baca berhenti. Dia berhenti baca, berhenti notification. Dia sambung ting ting ting. Ada rasa berhenti tak kalau bunyi lagu tu? Rasanya tak berhenti. Rasanya tak berhenti. Pasal apa? Sebab terlalu banyaknya nikmat bila baca Quran. Cuma masalah bila tak bunyi lah, bila tak ada tanda. Tok Imam baca panjang sikit, Allahu Akbar. Tok Imam ni panjanglah baca. Siapa nak cabut kepala lutut kita? Jadi bila kita faham baca Quran dalam solat ada kelebihan, perpanjangkanlah bacaan dalam solat. Okey. Maka bacaan surah Ad-Duha dalam solat berbeza dengan bacaan Al-Kautsar dalam solat, kerana surah Ad-Duha lebih panjang dari surah Al-Kautsar. Kita Al-Kautsar tu pun potong lagi. Kemudian bagi orang yang menghafal Quran, murajaah hafalan di dalam solat sangat disukai dan diutamakan. Jadi kalau kita nak murajaah, jadikanlah solat tempat murajaah kita. Kita duduk solat, duduk saja boleh, tapi kalau kita solat Allahu Akbar, baca murajaah ayat tu dalam solat kita sangat diutamakan. Dan solat ni kalau letih duduk tak ada masalah, hingga solat sunat kan. Cuma leno, ada masalahnya leno. Baca Quran lama sikit leno. Baik, ulasan. Hadis ini menganjurkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa mengisi waktunya untuk menghafal Quran, tidak mensia-siakan waktu dan usianya. Bayangkan jika pahala 3 ayat Quran sama dengan seekor unta yang sedang hamil, gemuk dan besar, bahkan lebih baik dari itu, maka bagaimana seorang menghafalkan Al-Quran? Boleh kita bayangkan pahala yang Allah berikan kepadanya. Okey? Kepadanya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau orang tu dia tak hafal Quran, tiba-tiba dia nak ambil fadilat hadis ni, nak buat macam mana? Dalam solat sunat boleh saja dia baca tengok mushaf. Tak semestinya solat tarawih, solat malam dia pun kalau dia nak baca tengok mushaf boleh, tak ada masalah. Tapi yang terbaik dia guna hafalan dia lah. Okay? Tapi kita kata tak salah kalau dia ni membaca Al-Quran dari mushaf. Nak dapat kelebihan baca Al-Quran dalam solat. Okey. So kita baca. Habis baca, tutup Quran, kemudian rokok dan sujud. Kemudian bangun naik pula. Makin panjang kita baca, makin banyak. Kita kalau baca 1 juzuk, 1 malam pun kira dah lama dah. Ada orang baca 10 juzuk 1 malam. Kalau solat tarawih di bulan Ramadan, ada di Saudi tu, saya lupa nama tempat dia. Sejak daripada lepas isyak dia semayang sampai habis subuh. Lepas subuh baru rehat. Hebat dia orang ni, masya-Allah. Okay? Hebat. Kita ni jauh lagi. Sebab tu kalau kita nak bandinglah dengan orang-orang hebat macam ni. Kita banding dengan orang tak ngaji Quran, aku bagus dah sebab aku ngaji Quran, dia tak ngaji Quran. Tapi kalau kita banding dengan orang-orang yang hebat lain, masya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyibukkan kita atau menjadikan kita mengisi waktu kita dengan Al-Quran. Baik, hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7, kemuliaan bagi yang mengamalkan Al-Quran. Anin Nawas bin Sam'an Al-Kilabi yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'ani yawmal qiyamah wa ahlihi alladhi kanu ya'maluna bihi taqaddamuhum suratul Baqarah wa Ali Imran
وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما رواه مسلم. هذا اللفظ لأحمد ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور أخبرنا ورواه مسلم أخبرنا يزيد بن عبد ربه بنفس الإسناد لكن بدل تقدمهم أي تقدمه بدل يحاجان أي تحاجان. Dari An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat bersama ahlinya, iaitu orang yang beramal dengannya. Ahli Quran yang sebenarnya ialah orang yang beramal dengannya. Dan yang akan didahulukan dari mereka adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Okey. Quran maka akan didatangkan bersama dengan ahlinya. Quran bila hari akhirat bangkit seorang tu, maka ada yang mendatangi dan mendampinginya. Ahli Quran akan didampingi oleh Al-Quran. Ahli Al-Quran. Tapi dengan syarat ahli Quran tu adalah ahli yang mengamalkan Al-Quran. Sebab ada orang baca Quran tapi tak beriman dengan Quran. Ada orang baca Quran, dia tidak beriman, dia ateis tapi dia ngapal Quran. Dia orientalis tapi dia ngapal Quran. Orang ni tidak dipanggil ahlul Quran. Ahli Quran ni orang baca Quran kemudian mengamalkan Al-Quran. Okay, baca Quran kemudian mengamalkan Al-Quran. Jadi orang macam ni hari akhirat nanti Quran akan datang dengan dia. Tahu dia didatangkan pada hari kiamat dengan disertai atau diiringi Al-Quran. Ya. Baik. Dan yang didahulukan dari mereka, yakni mereka ni surah-surah Quran adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia dipimpin atau didahului oleh Al-Baqarah. Macam mana? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 permisalan terhadap keduanya. Yakni terhadap surah Baqarah dan Ali Imran tadi. Cuma dia kata yang tidak pernah melupakannya setelah itu. Dia kata apa? Salasata amsalin yang ma nasituhunna ba'd, yang tidak aku lupa setelah itu. Nabi kata apa? Ka'annahuma ghamamatan. Kedua surah itu seperti awan kelabu yang menaungi atau mendung yang di antara keduanya terdapat cahaya. Jadi datang Quran Al-Baqarah tu datang seperti awan yang melindungi tuan dia daripada cahaya. Besar. Dan kita pula tahu di hari akhirat kita sangat perlu kepada teduhanan. Jadi Nabi kata pertama sama seperti awan. Dan au ka'annahuma au dhullatani sawadawani au dhullatani saudawani bainahuma syarqun, atau seperti 2 awan mendung yang ada di antaranya cahaya, syarq. Atau yang ketiga, laksana 2 kelompok burung yang membentangkan sayapnya. Sekumpulan burung yang sayap dia
yang memberikan teduhan kepada tuan dia, yang membela orang yang membacanya. Zahrawan. Surah Baqarah dan Ali Imran. Baik. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujjah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun, wal mu'minu alladhi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kat tamrah ta'muha tayyibun wa la riha laha. Jadi oleh kerana hadis ni berkaitan dengan bab beramal dengan Al-Quran, maka didatangkan riwayat Al-Imamul Bukhari berkaitan dengan hadis perumpamaan orang mukmin yang baca Quran seperti utrujah. Kata dalam riwayat Al-Imamul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, allazi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bih. Orang mukmin yang baca Quran dan beramal dengannya, barulah dia ni seperti utrujah. Jadi ditegaskan di sini ialah apabila kita membaca Al-Quran, jadilah dari kalangan mereka yang mengamalkan Al-Quran. Jangan sekadar baca saja, tapi jadilah orang yang mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran ni maknanya apa? Melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, serta menjadikan Al-Quran tempat rujukan kita dan penyelesaian masalah kita. Okey. Pelajaran dari hadis. Pertama, anjuran membaca Al-Quran dan mengamalkannya, serta syafaat yang didapatkan bagi para pembacanya yang berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran, dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi hadis ni macam biasa kita dah sebut dah, semua hadis-hadis ni dalam bab menganjurkan membaca Al-Quran. Maka terdapat faedah pertama ialah anjuran untuk membaca Al-Quran. Anjuran untuk membaca Al-Quran. Baik. Kemudian bukan sekadar anjuran membaca Quran, ialah juga anjuran supaya berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran. Apa dia lari? Hari ni lari hari ni. Separuh ya dapat. Dapat pula dah. Bila kita tekan kuat dia jadi lari setting. Lama tak guna ni. Okey. Baik. Itulah anjuran untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, kemudian mengerjakan itu dengan petunjuk Al-Quran, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ni barulah dipanggil sebagai orang yang beramal dengan Al-Quran. Okey. Beramal dengan Al-Quran. Faedah kita yang kedua. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa siapa yang membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya bukan termasuk sebagai ahli Al-Quran. Okay? Yang ini tidak termasuk. Orang yang baca Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran tidak termasuk ahli Al-Quran. Dia bukan ahli Quran. Walaupun dia ingat Quran lebih daripada orang lain. Ada orang mungkin dia ingat Quran lebih kuat ingatan dia. Masya Allah. Tapi sebenar-benarnya orang yang ahli Quran ialah orang yang mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana yang kita dah sebut tadi. Kalau dia tidak amal, dia bukan ahli Al-Quran. Okay? Kalau dia tidak amal, dia bukan ahli Al-Quran.
Dan bila dia bukan ahli Quran, dia tidak akan menjadi syafaat, atau Quran tidak akan menjadi syafaat bagi dirinya di hari akhirat. Malah sebaliknya, Quran boleh menjadi laknat atau musibah bagi dirinya jika tidak mengamalkannya. Okey? Maknanya kita sebagai ahli Quran ni, atau kita yang baca Quran ni, duduk di antara dua persimpangan. Orang yang tak baca tu memang confirm dah tak ada ya. Orang yang baca Quran ni pun ada dua persimpangan. Sama ada Quran menjadi syafaat baginya, atau Quran menjadi hujah yang mendakwa ke atasnya. Itulah yang menjadi laknat atau musibah bagi dirinya. Bila dia jadi syafaat, bila dia jadi musibah ataupun laknat, bila kita beramal dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran itu sebagai syafaat nanti. Dan bila Quran tidak diamalkan, walaupun dibaca, di saat itu Quran menjadi laknat ke atas dirinya. Allahul Musta'an. Semoga Allah membantu kita. Okay? Semoga Allah membantu kita. Jadi kita di ni ramai orang hafiz Quran, tapi ada juga di pondok-pondok tahfiz, mak-mak tahfiz, berlakunya masalah-masalah yang pelbagai. Jadi oleh sebab itu, kita tegaskan sekali lagi kepada para asatidzah, guru-guru Al-Quran, bacalah hadis ni, kitab ni di mak-mak tahfiz, agar anak-anak tahfiz kita ni dia belajar Quran, dalam masa yang sama dia tahu nilai Al-Quran berdasarkan hadis. Okay? Jangan bagi pendapat kita je. Pendapat kita tu tidak valid di sisi agama. Kalau betul, kebetulan betul, alhamdulillah. Kalau tak betul pun tidak boleh dijadikan hujjah apa. Perkataan kita tidak valid. Tapi jadikanlah kitab hadis ni sebagai panduan untuk ajar anak-anak murid kita baca Quran ni seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Okey. Baik, pelajaran dari hadis yang ketiga ialah keutamaan dan kemuliaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ulasan, Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata bahawa yang dikatakan Ahlul Quran adalah orang yang mengerti isi kandungan Al-Quran serta mengamalkannya meskipun dia tidak menghafal. Orang yang tak hafal, tapi kalau dia tahu Quran, makna dia, faham kandungan dia, beramal dengannya, maka dia juga termasuk dari ahli Al-Quran. Okay? Tapi barang siapa yang menghafalnya kemudian tidak mengamalkannya, maka dia tidak termasuk sebagai ahli Al-Quran. Walaupun dia menegakkan huruf-hurufnya setegak busur panah. Maknanya dia baca tu perfect makhraj dia, tajwid dia pun A++. Cuma masalahnya tutup je Quran, dia adalah dirinya yang tak ada kaitan dengan Quran, yang dia hidup tanpa panduan Al-Quran. Maka orang ni dia bukan ahli Al-Quran. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dari ahli Al-Quran. Dari ahli Al-Quran. Nak belaka, tuan-tuan dengar ni nak belaka, tapi realitinya kuatkah kita? Kena berjuanglah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tak boleh banyak sikit pun. Paling-paling kurang satu muka surat satu hari. Paling-paling kurang. Nak bacalah Quran. Hadis yang ke-8. Ke-8 dan terakhirlah pada hari ni. Kita baca 3 hadis pun cukup dah hari ni. Kau pendek sangat, baca satu lagi. Gitu ya? Biar cepat habis sikit. Hadis yang ke-8, keutamaan membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah. Tadi dalam solat. Kemudian ni baca Quran dalam rumah pula.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna asyaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, kerana sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Baik, hadis ni sahih riwayat Imam Muslim. Mungkin tuan-tuan pernah dengar hadis ni kot. Okay. Pertama, anjuran untuk membacakan Al-Quran di rumah. Kita ambil nombor 2 dulu ni. Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran adalah seperti kubur yang gelap gelita. Kubur ni, tempat orang baca Quran ke kubur? Tak. Kalau orang pergi baca Quran tu, dia pelik lah. Sebenarnya, tempat baca Quran di rumah dan di masjid. Ataupun tempat-tempat lain yang kita pergilah. Cuma nak menjadikan kubur sebagai tempat khusus baca Quran itu tidak. Okey, tidak. Tidak ada anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita melazimi kuburan untuk baca Quran. Tak ada. Oh, kita dah duduk atas kubur tu baca Quran 30 juzuk atas kubur dan sebagainya. Sedangkan sebenarnya Nabi tak sebut gitu, sebab Nabi kata kubur ni bukan tempat baca Quran. Sebab tu Nabi kata jangan kalian jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sebab kuburan sifatnya sunyi dari Quran, rumah sepatutnya meriah dengan Al-Quran. Tapi terbalik, rumah tidak dibacakan Quran, pergi baca Quran di kubur. Yang tu terbalik. Orang kita ni terbalik. Di rumah dia tak baca Quran, dia pergi baca Quran dekat kubur. Hai. Sebab tu fahamilah agama seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira akal, dia akan jawab semua tempat boleh berlaku, tak masalah. Cuma isunya kenapa Nabi sebut jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Menunjuk kuburan bukan tempat baca Quran. Kalau tidak, nescaya Nabi bagi perumpamaan lain. Jangan jadikan rumah kamu sunyi, jangan rumah kamu seperti apa? Yang menunjukkan tempat tu tidak dibacakan Quran. Tiba-tiba Nabi sebut jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sebab kuburan ni sunyi daripada ibadat. Okay. Kemudian dia seperti kubur yang gelap gelita. Faedah nombor 1, dianjurkan untuk membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah, kerana syaitan dan jin senantiasa tinggal di dalam rumah, dan salah satu cara mengusir mereka ialah dengan membanyakkan baca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Ni orang kita kadang-kadang bila ada gangguan ke apa, sebab cari orang tu dah, cari orang ni, cari ustaz tu, cari ustaz ni. Kita kata tak perlu lagi. Baca dulu Quran. Quranlah pelindung penjaga kita. Sebab yang jamin ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bagi tahu. Quran ni dia menjaga kita. Sebab tu Nabi kata rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah, syaitan akan lari. Jadi kita senantiasalah baca di rumah kita Al-Quran. Lah ni rumah kita senantiasa apa? Netflix. Ramai dulu Astro. Astro kurang dah lah ni, pasal mahal. Netflix pula. Macam-macam. Jadi biarlah Al-Quran itu bergema. Bergema pun senantiasa dibacakan dalam rumah kita. Dalam rumah kita. Khususnya hak Nabi sebut dalam surah Al-Baqarah. Jadi halallah syaitan dengan Quran. Ini ada orang kata, ustaz, panggil sikit-sikit ustaz, rumah saya ada gangguan lah. Memanglah pasal tak baca Quran. Nak masuk rumah pun tak baca doa, dalam rumah pun tak baca Quran. Jadi siapa yang kamu harapkan akan duduk menumpang di rumah selain daripada syaitan? Lepas tu ada patung-patung pula, malaikat tak masuk lagi.
Cukup lengkap, complete set. Ada set yang menghalang malaikat, ada set yang menjemput syaitan. Gantung gambar. Gantung gambar besar pula, gambar yang menunjukkan seperti sifat-sifat pemujaan di dalamnya. Atau sekadar gantung gambar tapi tidak benda-benda yang tidak memerlukan, yang boleh jadi sebab Nabi SAW sebut sebagai gambar. Jadi cukup lengkap. Yang menghalang malaikat masuk pun ada, yang menghalang syaitan dari masuk tak ada. Jadi siapa yang akan masuk? Itu yang rumah banyak gangguan tu. Okay. Allahul Musta'an. Ulasan, di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innar rajula alladhi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya seorang lelaki yang tidak ada sedikit pun bacaan Al-Quran di dalam rongga mulutnya, tak ada satu pun ayat Quran dalam dirinya, maknanya tidak baca Quran langsung. Kal baitil kharib, dia seperti rumah yang hancur. Rumah yang hancur, tidak didiami, rumah yang usang, rumah tinggal. Pasal apa? Dia seperti Quran ni cahaya. Kita ni, kalau kita kata dalam bahasa lain pula, mungkin kalau kita ni lampu mentol, Quran ni adalah elektrik dia yang menjadikan mentol itu bercahaya. Tapi kalau tak baca Quran, rumah mati, rumah malak, sarang labur, tak ada orang duduk. Begitulah perumpamaan orang yang ada dalam Quran, orang yang ada Quran di dalam hatinya dengan orang yang tidak ada Al-Quran. Dan ini mahal sebenarnya. Quran ada dalam diri kita ni, harga dia mahal. Zaman Nabi dulu boleh sampai buat mas kahwin kerana ada Al-Quran dalam diri dia. Zaman kita kalau tanya, dia tak tanya mas kahwin berapa juzuk. Dia tanya pula berapa ribu nak bagi. Zaman lah ni bunga pun orang tak nak dah nilai bunga tu. Orang buat bunga dengan duit, buat bunga bagi duit, kelompok bunga tu daripada duit. Saya kata budaya mana mari. Keindahan tidak boleh dibeli dengan duit. Orang nak tengok benda indah, tengok bunga betul, jangan nak tengok duit. Zaman kita ni oleh kerana semua benda diukur dengan duit. Siapa lah ni, kalau kita nak minta tolong dengan jiran, kalau kita minta tolong dengan kawan, kita kena tanya dia berapa nak bayar. Tak? Zaman dulu sekadar ucapan terima kasih orang faham dah. Terima kasih tolong. Pasal apa? Semua orang siap niat nak tolong. Zaman lah ni Allah. Okey. Jadi di mana silap dia? Hati atau tubuh yang tidak bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Kata Nabi kata orang lelaki yang tak baca Quran sama seperti rumah usang, rumah yang tidak ada cahaya. Apa jadi? Tempat jin bersarang. Baik. Hadis yang ke-9. Keutamaan membaca Al-Quran secara terang-terangan dan sembunyi. An Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa qala Abu Isa at-Tirmidzi hadza haditsun hasanun gharib wa sahahahu al-Albani. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Dan orang yang membaca Al-Quran tekan ni.
Tak kira. Dia jadi besar kecil kena sini. Tak apalah, kita baca ni. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan seperti orang yang sedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran secara sembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Sedekah sembunyi dengan secara terang-terangan, mana lebih utama? Sembunyi lebih utama. Okay. Pelajaran dari hadis, dari beberapa keadaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi terkadang lebih mulia dan lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan. Begitupun sebaliknya, sedekah secara terang-terangan terkadang lebih mulia dari sedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi kaedah umumnya, kadang-kadang ada amalan lebih baik daripada yang lain. Okey. Jadi bila Nabi kata orang sedekah secara sembunyi seperti baca Quran secara sembunyi seperti sedekah secara sembunyi. Orang baca Quran secara kuat, maka seperti baca Quran secara kuat. Tapi kadang-kadang ada saja ada sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih baik dari terang-terangan. Begitupun sebaliknya, sedekah terang-terangan kadang-kadang lebih mulia dari sedekah sembunyi-sembunyi. Macam mana tu? Tengok keadaan dia lah. Kalau keadaan dia tu dengan secara terang-terangan boleh menyebabkan orang lain ikut serta, maka besarlah pahala dia. Tapi kalau terang-terangan tu mendatangkan sifat riak, maka rugilah dia. Okay? Yang paling utama adalah apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati. Baik. Apabila membaca Quran secara terang-terangan mendatangkan maslahat, yakni manfaat, maka hal itu disukai, tetapi harus diniatkan dengan niat yang baik. Jadi kalau tiba-tiba kita baca Quran, maslahat pada baca tu ialah menguatkan suara, boleh, tak ada masalah. Tapi kena jaga hati-hati dengan niat. Sebab dibimbangi waktu kita baca tu berasa riak dan sebagainya, maka terhapuslah amalan tersebut. Okey. Maka apabila tidak mendatangkan maslahat manfaat, jika dilakukan secara terang-terangan, maka sembunyi itu lebih baik. Kadang-kadang kita baca terang-terangan ni bila rumah dengan anak-anak, baca untuk mengajarkan, itu semua baca kuat. Kalau tak ada maslahat untuk baca kuat, dan sebagai contoh orang lain ikut dan sebagainya, maka lebih baik kita sembunyikan dia. Okay? Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, in tukhfus sadaqati fa ni'mahi wa in tubduha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekah kamu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kamu. Faedah yang kedua atau yang ketiga, membaca Al-Quran secara terang-terangan. Jika hal itu memberi manfaat bagi orang yang mendengarkannya dan tidak mengganggu orang lain, maka itu lebih disukai. Tiba-tiba ada orang baca Quran, dia nak dengar kita baca Quran. Kemudian bila dia dengar boleh memberi manfaat pula kepada dia. Oh, dia pun rasa tenang, dia nak masuk Islam dan sebagainya. Maka itu lebih baik, itu lebih disukai. Bila kita baca ada orang nak dengar, untuk mengambil iktibar, kita baca, itu lebih baik. Tapi jika seseorang takut akan riak, maka secara sembunyi itu lebih baik. Biarlah kita ni tak ambil yang lebih baik, tapi nak jaga yang asal. Asalnya ialah apa dia? Kena ikhlas. Asalnya kena ikhlas, jangan riak. Tapi di saat datangnya sifat riak, maka kita hindari dengan baca kuat tadi. Kita tak baca kuat, sebaliknya baca perlahan agar tidak datang kepadanya rasa riak. Tama-tama kalau kita di masjid,
orang tengah solat dan sebagainya, jangan baca kuat. Kita ni tak baca hadis boleh baca kuat tak? Habisnya baca Quran kuat di masjid. Baca Quran, jangan ganggu orang solat walaupun dengan baca Quran. Okey? Jangan ganggu orang solat walaupun dengan baca Quran. Sebab orang solat kadang-kadang dia terganggu solat dia. Dia baca Fatihah, kita baca Fatihah juga, dia pun terikut, dia jadi silap dia baca. Baca surah kebetulan kena surah pula. Ataupun tak sama surah pun bunyi dia tu mengganggu solat orang dan sebagainya. Nanti dia pula kata, Allah, mesti solat dia tu khusyuk. Itu bukan soalan kamu. Bukan kewajipan kamu nak tahu solat dia khusyuk atau tak solat. Kita ni apa yang Nabi SAW tegur dan ajar, kita amalkan itu. Okay? Adapun kalau solat sendirian, Nabi SAW kadang-kadang mengeraskan suara dan kadang-kadang memperlahankan suara. Itu Nabi SAW. Kadang-kadang dia baca kuat, kadang-kadang dia melirihkannya atau memperlahankannya. Sebab tu sahabat dulu ataupun orang jahiliah, siapa boleh pergi curi dengar Quran waktu Nabi tengah solat malam. Pasal apa? Nabi baca kuat. Ini hadis menunjukkan Nabi SAW membaca kuat untuk baca Quran. Sebab ada maslahat. Pada malam hari, sebab kadang-kadang kita mengantuk dan sebagainya, kita baca kuat agar hilang mengantuk. Itu lebih. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habis hadis yang ke-9. Kita berhenti setakat tu dululah. Hadis yang ke-10 ni nanti kita sambung pada minggu hadapan. Ada soalan? Kalau kita gantung gambar pemain bola yang kita minat, gambar besar boleh tak? Kenapa tanya boleh? Kena tanya perlu atau tidak? Jangan tanya diri kita. Tadi saya dengar kuliah ustaz apa tu? Allahul musta'an. Dalam Jakarta mengaji tu. Dia tanya apa pendapat ustaz berkaitan dengan pemimpin. Ustaz Maududi, kan? Ustaz apa dia? Pasal pemimpin. Rasa Ustaz Maududi dah. Dia kata apa? Soalan ni salah tu. Apa pendapat ustaz? Jadi kalau ustaz tu jawab ikut pendapat dia, betul. Jangan apa pandangan agama dalam masalah ni? Apa petunjuk Rasul dalam masalah ni? Jadi kalau kita tanya petunjuk Rasul, memang jelas tak ada. Perintah Nabi SAW supaya tidak ambil gambar, gantung gambar dan sebagainya. Kalau tanya pendapat ustaz, mungkin ada ustaz yang suka gantung, kan? Tapi kalau kita tanya apa keperluan dia untuk gantung gambar, jadi kalau tak ada keperluan, tak payah. Tak payah. Kita nak minat dalam hati, sudah. Ni siapa kita nak gantung. Saya pun zaman-zaman dulu ada juga kita buat lagu tu. Tapi bila kita dah tahu, tak payahlah. Tak payah. Siapa-siapa kita ni kadang-kadang kita kata kita tak puja pun dia. Itu kata kita. Tapi dalam soal agama, Nabi siapa gambar dilansir ni, dilansir sita kat rumah Nabi, Nabi cabut, buang dan jadikan dia, ataupun Nabi buang, tak silap jadi alas kaki lepas pada tu. Pasal apa? Tak nak dimuliakan. Kita tiba-tiba ambil gambar, gambar tu pula tak tutup aurat, kena pula gambar artis tak tutup aurat dan sebagainya. Jadi kita kena tanya, at the first place, perlu tak kita buat? Kita kena bertindak mengikut landasan agama. Benda yang agama suruh kita buat, agama tak suruh kita tak payah buat. Jadi bila kita cuba buat sesuatu di luar agama, kemudian kita nak minta justifikasi dalam agama, yang tu kita akan menjadi satu benda yang membebankan diri. Jalan mudah, simple, tak rugi apa kalau kita ikut agama. Yang mudah, simple, ikutlah petunjuk. Kalau benda yang tidak perlu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Lalu nak simpan juga, simpan dalam buku ke apa, tidak gantung dinding lah. Simpan dalam hak kita minat dulu. Tapi sebaiknya berpada-padalah. Banyak lagi minat hak kita tidak terbuat hak betulnya. Wallahu taala alam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setakat tu dulu untuk pagi ni.
Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang lemah dari kepada kekurangan saya, mohon dimaafkan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.